Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhi pengerusi, pihak penganjur, jawatan yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadil Datuk Dr. Johari Mat. Saya pun nampak patutnya kan, Dr. Joy minta maaf nak mula dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sebenarnya berpusing-pusing merata. Jadi pagi ni sampai di sini saya tak berapa kuat kerana rasa banyak sangat kot travel. Semalam saya sampai ke airport Penang lebih kurang pukul dah dekat tengah malam. Balik rumah dan kemudian patah balik pukul 5 pagi kena bangun kerana kapal terbang pukul 6.50 sampai sini semula. Dan insyaAllah cuma tajuk pagi ini tidaklah begitu berat, dan mudah-mudahan tajuk ini akan membawa kita kepada satu perubahan dalam hidup. Walaupun hadis Nabi SAW, kadang-kadang satu hadis boleh mengubah banyak perkara dalam hidup manusia. Tak saat saya masa nak jalan, saya teringat satu kisah seorang tokoh yang terkenal yang dianggap rawi Muwatta yang paling dipercayai. Dia panggil paling thiqah, the most trusted narrator of Muwatta. Muwatta ni Muwatta Imam Malik. Nama dia Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Harithi At-Tamimi, dikenali dengan Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi disebut Al-Qa'nabi, dikenali semua kena Qa'nabi. Qa'nabi merupakan rawi mazhab Malik, rawi kepada Muwatta Malik yang sangat dipercayai. Awsaqu man rawa an Malik, orang yang paling thiqah yang meriwayat daripada Malik. Dan dia digelar sebagai Ar-Rahib kerana rahib ini maksud pendeta, kerana terlalu zuhud dan saleh. Sehingga sebahagian para ulama hadis kata, antara keberkatan yang aku dapat ialah menulis riwayat hadis yang datang melalui jalan Al-Qa'nabi. 20 tahun melazimi, yakni menggauli Imam Malik. Dia juga guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, guru kepada Imam Muslim, guru kepada Abu Dawud. Tapi Al-Qa'nab dalam sebahagian ceritanya, dia sendiri tidak menceritakan, tapi Ibnu Jauzi dalam Mushkil dalam Mushkilul Hadis, bila menceritakan tentang riwayat-riwayat dalam Sahihain, beliau menyebut tentang kisah tentang Al-Qa'nabi. Semasa zaman muda dia duduk di Basrah, dan dia peminum nabis. Nabis ni nak terjemah macam mana? Nabis ni dia macam dengan tuak. Dia minum sikit okey, tapi minum banyak mabuk.
majoriti para ulama hadis mengharamkan, para fuqaha mengharamkan nabis. Tapi ada di kalangan sarjana yang tidak mengharamkan nabis. Terkenal Al-Waqi' bin Jarrah, antara orang yang tidak mengharamkan nabis. Orang pergi ke rumah dia, dia jamu nabis. Dia ulama hadis besar. Dia minum lebih halal daripada air sungai Furat. Al-Imam Al-Zahabi mengkritik Al-Waqi' bin Jarrah dalam Siyar A'lamin Nubala. Dia kata bahawasanya alangkah baiknya jika Waqi' tak minum nabis, kerana ada hadis dan sekurang-kurangnya dia tak ada sawara. Tapi fa'aina mislul Waqi', nak cari mana jago seperti Waqi', hebat ilmunya, tapi dah dia berpendapat halal. Tapi majoriti ulama tak benarkan nabis. Al-Qa'nabi semasa beliau duduk di Basrah, beliau minum nabis, dan beliau ni kaki, orang kata kaki lara. Ada geng-geng dia, geng-geng bersembang kan, geng-geng merapu Suatu hari jago hadis di Basrah ketika itu ialah Syu'bah Ibnul Hajjaj. Syu'bah Ibnul Hajjaj ini terkenal, siapa yang mengaji hadis dia akan kenal Syu'bah. Syu'bah Ibnul Hajjaj lalu bersama dengan, bila dia lalu, dia tokoh, ada anak murid dia apa belakang. Jadi Al-Qa'nabi duduk kat muka pintu satu tempat. Dia tengok ramai orang tengok Syu'bah. Dia tanya, siapa ni? Man hadha? Tanya, siapa ni? Dia berkata, Syu'bah. Dia kata, ada Syu'bah. Dia kata, Syu'bah. Syu'bah apa? Syu'bah mana? Dia tak tahu. Orang kata muhaddis, ahli hadis. Dia keluar tahan Syu'bah. Syu'bah ni tokoh. Dia kata pada Syu'bah, hadis ni, baca hadis kat aku. Pasal ulama hadis, dia mungkin boleh baca hadis, tapi bila disebut hadis ni, maksudnya kau riwayatkan hadis tu pada aku. Dia tidak akan riwayatkan secara rangkaian sanad, melainkan kepada ahli-ahli hadis juga. Hak orang lain tu dengar nasihat je, tapi bila kata hadis ni, hang cerita hadis kat aku. Syu'bah kata, wa ma anta min ahli hadis hatta uhadditsak. Engkau bukan ahli hadis sehingga aku nak cerita hadis kat kau, nak baca hadis kat kau. Dia keluarkan pisau, dia bawa pisau, dia ugut Syu'bah. Hadis ni au ujarrihak. Kau baca hadis kat aku tukang kau cedera kau. Tak satu orang manusia jalanan kita tak tahu tokoh apa, peduli apa dia. Syu'bah pun baca pada dia. Syu'bah kata, haddathani Mansur an Rib'i, yakni Rib'i bin Harash, an Abi Mas'ud, maksudnya Abi Mas'ud Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksudnya, telah mencerita kepadaku Mansur, guru dia. Mansur mengambil cerita hadis ini daripada, telah menghadiskan kepadaku Mansur telah mengambil hadis ini daripada Rib'i ini Rib'i bin Harash dalam ilmu hadis, daripada Abu Mas'ud, maksudnya Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabi. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau tak malu, buat apa yang kau mau. Hadis tu Syu'bah bagi ke dia. Jika kau rasa tak malu, kau buatlah apa yang kau mau. Kalau Nabi dengar hadis tu, dia baling pisau dia. Dia lari balik rumah. Dia lari balik rumah, dia curah semua nabis dia. Lepas dia curah semua nabis dia,
Dia bagi tahu kat mak dia, nanti kalau kawan-kawan aku datang, macam biasa ajaklah dia orang masuk, bagilah dia orang makan macam biasa. Tapi bagi tahu dia orang, aku dah buang semua nabis, supaya dia orang tahu apa yang aku buat. Lepas tu dia belah, dia larikan diri, dia pergi ke Madinah. Sebenarnya dia asal dari Madinah, dia mari duduk di Basrah, dan dia berguru dengan Imam Malik selama 20 tahun, sehingga menjadi perawi Muwatta yang paling siqah. Dia anggap paling soleh, sehingga digelar Ar-Rahib, Al-Qa'nabi Ar-Rahib, macam pendeta, kena kesolehannya, wara. Sehingga ulama hadis kata berkat tangan kerana menulis hadis daripada Al-Qa'nabi, yang mengubah dia sepotong hadis Nabi. Jadi dalam rekod Qa'nabi, dia guru-guru hadis dia yang dia riwayat, dia akan ada rekod an. Dia banyak daripada Imam Malik, daripada guru yang lain, tapi dia hanya ada satu hadis saja daripada jaguh besar Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Hadis itu, hadis tadi masa dia ugut tu, orang tanya dia, pasal apa kau satu hadis je daripada Syu'bah? Dia kata Syu'bah tak suka aku. Tapi anak dia cerita, sebenarnya dulu bapa aku, dia tak belajar hadis lagi, dia pergi ugut Syu'bah bagi hadis tu kat dia, dan telah mengubah dia. Saya teringat masa jalan nanti, kadang-kadang hidup ni macam ni, turning point hanya dengan satu peristiwa, ia mengubah manusia. Ia bukan mengubah daripada seseorang kepada seorang yang lebih baik, tapi the complete change, satu perubahan yang lengkap. Ubah, totally change, daripada orang peminum nabis kepada seorang perawi yang paling siqah, anak murid Imam Malik, dan dianggap paling saleh, paling zuhud dan wara'. Tidak ada hentian dalam pelarian hidup insan. Manusia berlari untuk mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Tuhan boleh mengubah manusia dalam berbagai keadaan. Seorang yang tampil mengugut seorang saleh, alim, diubah oleh Tuhan kerana di dalam hatinya ada sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita yang tidak mengugut orang alim pun datang mencari perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Sunnah Rasul ialah rangkaian tuntutan kedua daripada Muhammad Rasulullah. Oleh kerana manusia dia percaya kepada Allah, saya selalu sebut elemen kemanusiaan ini. Kita percayakan Allah, kita tahu Allah laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan apa-apa. Tetapi insan, dia perlukan sesuatu untuk dia lihat dan dia sentuh, supaya dapat dia merasakan dekatnya dirinya dengan Tuhan. Oleh kerana itulah idea manusia mewujudkan berhala, pasal dia rasa tak puas hati, dia nak touch sesuatu. Agama tak dapat menerima itu, kerana itu elemen syirik. Tapi dalam masa yang sama, agama meraihkan perkara itu, kerana itu tuntutan kemanusiaan. Dia raihkan, namun dia elakkan kita daripada syirik. Sebab itu Allah wujudkan Mekah. Kita pergi ke sana,
Bukan kerana dia cantik, bukan kerana Kaabah itu sama dengan Allah, Maha suci Tuhan daripada sama dengan apa-apa. Tetapi manusia ingin memijak, menyentuh dan melihat suatu tempat yang diturunkan kepadanya rahmat Tuhan, supaya dia merasai dirinya berhubung dengan Tuhan. Maka Nabi kawal jangan bagi syirik, tapi dalam masa yang sama wujudkan keyakinan tentang keberkatan Tuhan. Itu Allah Azza wa Jal, zatnya, keagungannya. Maka dia rahmatkan tempat, dan manusia suka pergi pada tempat yang Allah rahmati. Kita semayang di sini dengan di Mekah, semayang yang sama. Tapi bila kita masuk ke Mekah, terasa bukan kerana Allah tu duduk di Mekah, tapi kerana rahmatnya banyak turun di Mekah. Ini nak dibezakan oleh insan. Diri insan sentiasa inginkan sesuatu yang hadir dalam dirinya. Maka antara perkara yang Allah wujudkan, antara banyak sebab, dia menghantar Rasul. Rasul banyak peranan. Antara peranan Rasul, peranan penting Rasul ialah untuk menterjemahkan apa yang Allah mahu. Bagaimana Allah nak sampaikan hidayah pada manusia? Agama dia boleh saja kalau sekiranya semua orang Allah bagi mimpi malam-malam, dan itulah Islam. Tapi semua orang akan menyeleweng, ramai orang akan menyeleweng. Mimpi dia dapat version lain, dia cerita version lain. Maka perlu pada suatu zat, satu individu, yang individu itu trusted, dipercayai, individu yang dipercayai. Maka dia hantar Rasul, para Rasul alaihimussalatu wassalam sepanjangnya, supaya dia bertanggungjawab atas hal ini, dan Allah sampaikan wahyu melalui mereka. Bukan saja mereka mengambil wahyu dan menyampaikan kepada kita, tapi mereka mempraktikkannya supaya kita dapat ada zat yang kita lihat dan kita contoh. Kerana manusia tak boleh lihat Tuhan. Manusia tidak boleh lihat Tuhan. Okey. Ini konsep umum kedatangan Rasul. Maka kita kena percaya ke Rasul. Maka hubungan kita yang pertama, kita percaya dia Rasul. Sebab itu kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kedua, kita ikut dia. Kerana dia wakil. Kerana dia wakil Tuhan, dan kita tidak boleh membenci dia sebagai wakil Tuhan. Maka ada beberapa perkara yang saya sebut, lihat pada nota ini. Pertama, kita hendaklah beriktikad bahawasanya baginda adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu Quran turun, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Quran, kepada hambanya untuk menjadi peringatan ataupun nazir kepada seluruh alam. Dia kata hambanya, supaya dia dapat, kerana manusia, ini satu masalah manusia. Bila dia respect kepada satu orang, dia suka angkat lebih daripada makam biasa. Dan dia suka create cerita yang bukan-bukan. Tok guru dia biasa je, tapi dia mesti cerita. Sebab apa? Manusia create benda pelik-pelik mengenai satu orang. Pertama, sama ada kerana dia fanatik dengan orang itu, elemen yang pertama. Kedua, kerana dia nak angkat diri dia sendiri, supaya dia nak bagi tahu, guru aku terus tu punya hebat, sebab tu aku hebat. Dan kadang-kadang ramai orang yang ada hidden agenda di belakang semua cerita. Tengok Asy'ari Arkam, kawan yang buat cerita tu tahu tak benar semua cerita ni. Budak Filipina, apa nama perempuan tu? Apa? Yang Zabidi tulis dalam Tersungkur Pintu Syurga. Dia tahu
dia satu orang Arkam semua pakai burdah, dia pakai tudung biasa, tak pakai burdah. Tapi dia pergi kepada Sya'ri, dia bagi tahu Sya'ri bahwasanya dia telah mimpi ini tentang Sya'ri. So Sya'ri bukan sehebat, dia dapat makam yang tinggi, sedang yang mimpi. Dan akhirnya dia juga cerita bahawa semua mimpi itu bohong, dia reka ya. Ada lagi anak murid Sya'ri yang lain buat juga cerita ni supaya siqah pada Sya'ri naik. Saya nak buat satu contoh praktikal lah, dan semua orang akan donate kepada dia, bagi duit kepada dia. Dan orang kiri kanan juga, apabila makam Tok Syekh naik, orang kiri kanan pun naik jawatan jugalah. Dan ini manusia biasa benda tu berlaku pada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang manusia. Ramai para rasul yang bila berlaku kejadian pelik, mereka angkat rasul tu. Uzair, oleh kerana dia tidur lama, mati, oleh kerana mati hidup balik, maka Allah Azza wa Jal cerita, mereka kata Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Oleh kerana Nabi Isa alaihi salam lahir melalui kebiasaan yang luar biasa, tak ada bapa. Padahal kalau kita ingat Adam lebih dahsyat, Adam mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Oleh kerana Isa tidak ada bapa, maka Isa anak Allah. Dan ramai, banyaklah, saya malah nak ceritalah yang kerohanian tarekat yang menyeleweng, yang mengangkat guru mereka. Sebab tu kes Imam Mahdi banyak dalam dunia Islam, sebab nak angkat tok guru aku hebat, berjalan atas air tak tenggelam. Kalau pergi kedai Cina beli, Cina tak nampak, dia ambil barang buta je buat balik. Hebat apa macam tu, ambil. Pergi kedai, satu kedai tu guru aku pergi, dia tawar, kau tu tak bagi, terbakar kedai. Tuan-tuan akan dengar kisah-kisah yang pelik ni banyak dalam buku-buku. Bukan salah orang tu kadang-kadang, tapi salah orang kemudian yang createkan benda tu. Itu orang biasa. Demikian Rasul, manusia cenderung kepada hal itu. Kalau dibiarkan, mula-mula dia tentang, tapi bila dia naik dah hebat, dia mula akan masukkan elemen-elemen daripada hamba Allah, akhirnya dijadikan anak Tuhan, bayangan Tuhan. Sebab itu Rasulullah semua Rasul, messenger, prophet, tapi dia tidak ada divine body. Quran sebut, kami turunkan ala abdihi, ke atas hambanya. Supaya kamu kena tahu hebat dia pun, dia hamba. Sebab itu bila dicerita tentang peristiwa Isra, dia kata subhanallazi asra bila subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kerana ini miraculous trip, kerana berjalan miracle daripada satu malam dan perjalanan yang ratusan kilometer, ribu kilometer sampai naik. Takut orang associatekan benda ni dengan tubuh Nabi, maka Tuhan awal-awal sebut Maha suci Tuhan, Subhana, dia sebut diri dia, asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Dia tak kata menjalankan Muhammad, dia tak kata menjalankan Rasulnya, kerana dia nak menegaskan hamba itu dijalankan oleh kekuasaannya, supaya kau jangan anggap
kehebatan itu balik kepada tubuh Muhammad, tapi kehebatan itu balik kepada subhanallazi asra, maha suci Tuhan, maha suci dari kekurangan yang menjalankan dia. Ini maksud sebab itu Nabi SAW mengulangi hal ini. Quran surah Nabi ulang, qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku ini manusia seperti kamu. Quran kata, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah, katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah mahu. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalau aku tahu benda ghaib, benda yang nak datang, nescaya aku banyakkan kebaikan untuk diriku dan aku tidak akan disentuh oleh keburukan. Ni Allah suruh Nabi kata, katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Yang ada manfaat dan mudarat Allah Azza, itu Nabi. Kita tengok sebagian orang besarkan guru dia mengetahui benda yang akan datang. Pergi jumpa Tok Syekh dia tengok, awak ni sebenarnya boleh cerita semua. Dia tengok kita, dia kata hati awak ni hitam. Memang ada orang hati putih. Sebenarnya bukan hati, saya kata jantung, heart, qalb. Orang Melayu sebut hati. Tapi kenapa dia seakan-akan tahu benda yang akan datang? Sebab apa? Sebab saya tadi ada seorang tanya saya, minta maaf lah, alang-alang nak kata kan, kata dia tanya, ada kawan kita cerita pergi ke Turki. Di Turki dia kata kubur Abu Ayyub Al-Ansari begitu hebat orang buat. Di bangsa-bangsa yang tidak Arab, ini kita kena study psychology, historical background, latar belakang masyarakat dan banyak benda, elemen dalam hidup manusia. Orang Melayu perasan tak, kalau orang Arab dulu datang, Arab tu di kampung dia jual kain dia. Mari tempat kita Pak Syekh, dia pun baru semayang kemarin dulu zaman dulu kan. Sebab tu Ummu Kalsum, Abdul Wahab ni penyanyi dianggap sebagai tokoh itu orang associatekan dengan unsur agama pasal dia cakap Arab. Betul. Dulu siapa menyanyi lagu-lagu Ummu Kalsum? Ustazah kenuri kan, siapa nak tak pentas? Ustazah mana hak tak mengaji agama, bukan cakap Arab kan reti menyanyi, nak sebut Fatihah sengit, ini yang menyanyi pasal elemen Arab. Macam mana kalau orang bukan Arab ni, yang Islam, tahu orang yang datang itu ada kaitan dengan Nabi, lagi dibesarkan. Dalam masyarakat Nabi, unsur ini orang tak ada kita dengar riwayat berlebih-lebihan sahabat ni sambar minuman Abu Bakar, sambar minuman Omar. Tak ada. Walaupun kita tak menafikan unsur keberkatan insan, saya tak nafikan, ada nilai tabarruk itu dibenarkan oleh agama dengan kadar-kadarnya, seperti yang tersebut. Anas simpan rambut Nabi dan Ummu Salamah simpan rambut Nabi di dalam bekas perak, dan kemudian Omar Abdul Aziz mati, diminta supaya rambut Nabi diletakkan bersama dengannya. Dia disebut dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tapi saya nak cerita, dan Al-Bukhari menyebut tentang kisah rambut Nabi itu. Tapi saya nak ceritanya, orang tak buat menutup Abu Bakar pasal manusia bergantung kepada kesolehan mereka. Ini bukan tajuk utama. Mereka tahu itu bukan penyelamat, tapi setelah everything awak buat,
tentulah awak suka kepada unsur keberkatan daripada diri Nabi SAW. Tapi dalam masyarakat luar pada Arab, bila datang orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, dibuat begitu hebat, yang mana kubur sahabat-sahabat lain tak dapat di dunia Arab. Kita pergi di Jordan, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal yang mati kerana ta'un amwas. Mereka semua biasa je, orang tak pergi buat menyembah-nyembah. Walaupun saya tak nafikan dalam masyarakat pun Arab juga ada sebahagian tempat apabila mereka exaggerate 2-3 perkara, tetapi yang banyak berlaku di luar Arab, di Turki, di Indonesia, keluarga Nabi disayangi. Tapi sampai keluarga Nabi di Al-Malik Husain, Raja Jordan, keluarga Nabi. Tapi bila mari ke dunia bukan Arab, dia di-exaggerate. Hak yang ajaran Nabi itu tak ditonjolkan sangat. Orang tak cakap, duk cakap tentang ni keturunan ni. Sebab itu elemen yang menyumbang kepada penyuburan pemikiran Syiah. Nabi SAW bila datang, bukan kita hormat keluarga. Of course bila kita sayang kat kawan kita, kita sayang dia dah meninggal. Anak dia kita sayang tak? Kita sayang. Tu kawan, ini kan pula anak cucu Nabi. Kalau anak cucu Nabi soleh, mengikut sunnah Nabi, kita katakan apa? Awak lebih mulia daripada saya lah. Keturunan pun mulia, akhlak pun mulia. Pernah dengar dialog Ja'far As-Sadiq dengan Abu Hanifah? Ja'far As-Sadiq dengar orang kata Abu Hanifah suka keluarkan fatwa berdasarkan akal, sehingga pada hari Abu Hanifah berjumpa dengan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq kata, anta alladhi tatakallam an dini abi jaddi bi'aqlika bihawak, dan sebagainya. Kau yang bercakap tentang agama datuk aku dengan menggunakan akal kau, dengan hawa nafsu kau. Abu Hanifah kata, sesungguhnya engkau bagiku nilai aku hanya tak lebihlah daripada sahabat di sisi Nabi SAW. Kerana kau keturunan Nabi, kau keturunan Nabi, aku hormat kau. Tapi kau dengarlah dulu hujah aku, kau dengarlah dulu hujah aku. Lalu Abu Hanifah tanya Ja'far As-Sadiq beberapa soalan yang terkenal disebut oleh ahli-ahli sejarah. Dia tanya, saja ni selingan lah, kita kerja ni pakai takbir dah. Habis cerita ni. Dia tanya, mana penting antara solat dengan puasa? Dia kata puasa. Dah puasa, dia kata puasa. Mana lebih najis antara air mani dengan air kencing? Air kencing. Mana lebih kuat antara perempuan dengan lelaki? Lelaki. Abu Hanifah kata, Abu Hanifah saya suka pandangan dia dalam muamalah, banyak kongruen dengan isu-isu semasa, terutama dunia moden. Kerana Abu Hanifah dia punya background dia seorang peniaga, dan dia juga bukan seorang Parsi. Semalam satu orang kata saya, nak Abu Hanifah, saya kata Abu Hanifah seorang Parsi, dia bukan Arab. Sebab tu dia meraihkan banyak benda. Dia memberi fatwa bahawasanya jika orang tak boleh baca Fatihah, boleh saja membaca di dalam bahasa Parsi. Tak boleh bahasa Arab, boleh dalam bahasa Parsi, dan tidak diwajibkan, tidak difarduhukunkan untuk membaca Fatihah di dalam salat. Kerana faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang kamu mudah bagi kamu daripada Quran. Walaupun mungkin fatwa dia itu kita lihat ada beberapa perkara untuk argument untuk kita cakap, tapi latar belakang dia mempengaruhi dia. Seorang peniaga, seorang bukan Arab, mempengaruhi pandangan-pandangan hukum dia. Baik, bagus Abu Hanifah untuk kita. Tapi Abu Hanifah kata kepada Ja'far As-Sadiq, kalau aku menyatakan bahawasanya agama ikut akal,
nescaya aku kata perempuan perlu mengqadakan sembahyang, ketika haid tidak perlu mengqadakan puasa. Tapi aku tak kata perempuan kena qada sembahyang bila haid, tapi aku kata kena qada puasa, menunjukkan aku tak gunakan dalam hal yang ada nas. Kalau aku kata bahawasanya guna akal, tentu orang yang kencing kena mandi, bukan orang yang keluar air mani, kerana dia lebih najis. Tapi aku tak kata hal tu. Jika aku cakap akal semua, tentu aku kata perempuan lebih patut dapat pusaka daripada lelaki, pasal mereka lemah pada lelaki. Tapi aku tak kata. Jafar Sadiq kata, sebab tu kau kena dengar buah aku dulu. Tapi artinya ini, hatta dia Ja'far As-Sadiq cucu Nabi, tapi mendengar hujah daripada pihak yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut hal ini dalam Quran, dan supaya kita akui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu basyariyatul rasul, keinsanan rasul. Okey, saya selalu repeat hadis yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang datang kepada Nabi kata Masya Allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki, dengan apa yang Allah kendaki dan engkau kendaki. Nabi kata aja'altani wallah adlan bal masya Allah wahdah. Sebagai riwayat aja'altani lillahi nidda, adakah kau nak jadikan aku sekutu Allah? Katakanlah apa yang Allah saja kehendaki. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang datang kepada Nabi, orang kata dengan apa yang Allah dan Tuhan kehendaki, Nabi tak mau, Allah saja. Inilah bersihnya akidah Islam. Dan ini yang membezakan kita dengan Kristian. Dia sayang kat Jesus, dia angkat jadi anak Tuhan. Kita sayang kat Nabi, tapi kita tak pernah angkat dia lebih daripada apa yang Allah angkat. Hak tu baru orang panggil wasatiyah, kesederhanaan, wasat. Tak menjatuhkan Nabi daripada darjatnya yang tinggi, tapi tak mengangkat dia lebih daripada darjat yang sebenar, hakikat dia sebagai insan. Kalau ada orang mahabat kita, tuan-tuan sekalian, Nabi ni bukan manusia macam biasa. Dia bukan manusia biasa. Dia unsur dia lain, badan dia lain, darah dia lain. Dia merepek. Kerana Quran kata qul innama ana basyarun mislukum. Quran yang kata, katakanlah aku ini manusia sama seperti kamu. Kalau dia kata Nabi sebenarnya malaikat, dia kufur. Kerana ada nas Quran yang mengikrarkan basyariyatul rasul. Okey. Kemudian beriktikad Nabi itu bukan saja dia hamba Allah, dia berciri dengan ciri-ciri kemanusiaan. Ini boleh baca sendiri. Sebab tu kita kata orang tak boleh agama-agama lain daripada Islam tak praktikal. Saya buat satu contoh. Buddha. Saya selalu buat cuma Buddha. Buddha ni sebenarnya dia bukan God centric. Buddha, ramai orang sangka dia fokus kepada Tuhan. Buddha tak fokus kepada Tuhan. Dia human centric. Dia fokus kepada potensi insan. Tapi akhirnya dia anggap Buddha itu menjelma menjadi Tuhan. Dia semua Buddha. Banyak agama dalam dunia ni, ketua dia ada kaitan dengan jelmaan Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Macam mana manusia seperti kita nak ikut Tuhan? Sebab itu Allah hantar Nabi dengan ciri-ciri manusia. Dia makan, dia minum, dia sedih. Kalau kita kata ni Muslim yang sebenar tak akan sedih, jangan merepek. Nabi pun pernah sedih. Orang yang sebenarnya dakwah tak akan kecil hati apa, tak akan sedih apa orang kata kat dia. Tak betul. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Quran kata, kami tahu
telah benar-benar menduka citakan engkau wahai Muhammad apa yang mereka katakan. Orang offer kat Nabi, nak bagi yang tu, ya bena akhi in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsara minna malan. Wahai anak saudaraku, jika engkau berdakwahkan anak harta kami, himpun harta bagi pada engkau. Jika nak jadi raja, malaknaka alaina, kami jadikan kau raja kami. Jika nak jadi ketua, sawatnaka alaina, kami lantik engkau jadi ketua kami. Quran kata apa? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Hampirlah mereka itu memfitnah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang telah kami wahyukan kepadamu, supaya kamu sebut lain daripada apa yang kami turunkan. Wa idzal lattakhaduka khalila, kalau engkau buat demikian mereka mengambil kau jadi teman yang rapat. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jika tidak kami kukuhkan kedudukan engkau wahai Muhammad, nescaya engkau sedikit condong kepada mereka. Kenapa? Dia insan, dia bukan malaikat. Orang lontar dia cedera. Isteri dia meninggal, dia sedih. Anak dia meninggal, dia menangis. Kalau dia hantar Nabi tu yang tak ada apa perasaan macam kita, kita semua tak boleh tiru. Nabi tak apalah, dia tak sedih. Dalam Nabi manusia pun kita kata, yang kau buat ni Nabi tak buat. Nabi tak apalah, dia Nabi. Itu dalam Nabi manusia. Dalam dia manusia. Quran datang tegaskan unsur ini dan elemen ini di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena, saya sebut benda ni penting. Sebab kadang-kadang bila orang tu, saya kata saya tidak anti orang nak puja tok guru dia orang ni. Saya ada saja orang saleh, tak dinafikan. Manusia ambil, hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, dia mati pun saya tahu. Memang Ibn Katsir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahawasanya 100,000, 200,000 orang datang, 15,000 wanita datang. Manusia berfusu-fusu nak pegang air yang mandikan Ibn Taymiyah, berebut kopiah dia, berebut daun bidara yang mandikan tubuhnya, tabarruk. Tapi orang tak meminta pada benda tu. Macam orang suka, seperti mana orang suka dengan Nawawi, kerana kesalahannya. Seperti Amna Alil Hadis katakan tentang Qa' Nabi yang saya sebut tadi, aku rasa berkat kerana menulis hadis daripada Qa' Nabi, kerana Qa' Nabi salih. Dua mazhab dalam agama, dua aliran. Satu aliran deny totally unsur keberkatan yang ada pada tubuh para anbiya dan orang-orang salih. Ini tak betul. Satu kelompok berlebihan pula angkat benda tu sehingga itu dijadikan agama dia. Ini juga tak betul. Islam sederhana dalam hal yang seperti ini. Jadi bila kita baca tentang kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setiap kerja sahabat Nabi itu tak. Kadang-kadang ada juga hatta Nabi, mereka tanya Nabi keputusan-keputusan Nabi. Nabi bagi keputusan tentang peperangan Badar, walaupun riwayatnya ada sedikit inqita', disebut oleh Ibn Ishaq dalam sirah. Bila Nabi SAW buat keputusan tentang peperangan Badar, tempat yang Nabi pilih, apa sahabat cakap? Hubbab bin Munzir kata, ahazihi manzilatun anzalakaha Allah amil harbu warra'i wal makidah. Inikah tempat yang Allah turunkan padamu, ataupun peperangan, ia satu peperangan tipu daya dan pandangan. Nabi kata ini satu pandangan. Dia kata kalau begitu bukan di sini pemilihannya, di sana pemilihannya.
Orang bagi pandangan balas dia kepada Rasul. Orang tak kata, ni Nabi cakap, kita jangan cakap apa dah. Setengah orang, dan tok guru kita kata, ustaz kita kata, kita terima saja. Hatta Umar tanya Nabi, asyiruni ayuhan nas. Nabi kata, bermusyarat dengan aku wahai manusia, bagi pandangan. Allah boleh saja terus beri wahyu pada Nabi, tapi Allah kata wasyawirhum fil amr, hendaklah kau bermusyarat dengan mereka dalam urusan, supaya nak jadikan agama itu sesuatu yang praktikal. Kalau Nabi duduk di kerusi Nabi, orang mari ada masalah jumpa Nabi, tak payah cakap kau salah, dia betul. Kita tak boleh ada sistem kehakiman dalam Islam. Tok hakim duduk depan, kita pun pergi kawan kita. Saya berbalah dengan kawan saya, kes tanah. Tok hakim pun tengok, Astagfirullahaladzim, bismillah, bismillah. Dia betul tanah dia, bukan tanah kau, ambil dia. Demam kita. Innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum yakunu alhana biqaulin min ba'd bihujjatin min ba'd. Dalam riwayat, fa'aqta'u lahu nahwa ma asma' faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qata'atan minan nar. Kamu berbalah, kamu angkat kes kepada aku, sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain, lalu aku putuskan berdasarkan kepasihannya. Dia cakap pandai, seorang yang tak cakap, dia kau tak cakap. Siapa yang aku berikan kepadanya hak saudaranya kerana berdasarkan hujah, padahal bohong, sesungguhnya aku berikan kepadanya potongan daripada api neraka. Fala ta'khuzu, jangan dia ambil, jangan kamu ambil. Maksudnya kalau aku buat keputusan yang silap kerana kau cakap pandai dan kau tahu kau silap, kau jangan ambil. Maka boleh berlakunya sistem kehakiman dalam Islam yang boleh kita contohi. Kalau tidak, kita tak boleh contohi Nabi. Kalau Nabi semua berdiri, wahyu dah turun dah, kau salah, kau balik. Sebab itu, sehingga para ulama, para usuliyin, saya ingat ada masalah kita kebelakangan ni. Saya suka sufi. Saya suka sufi. Ibn Taymiyah sering menyebut tentang sufi. Ibn Qayyim menyebut sufi. Az-Zahabi juga menyebut sufi, alim sufi. Sufi, saya suka sufi. Tetapi saya rasa seorang tak boleh jadi sufi tanpa belajar hukum syarak. Macam seorang juga tak boleh literal belajar hadis kemudian tak belajar tentang fiqh dan usul fiqh. Lalu dia baca hadis, dia jumpa masalah, dia baca hadis. Hadis kena ada background dia, kena ada konklusi yang disebut oleh para sarjana. Ni kalau dia jadi kerohanian dia akan masalah kalau dia tidak mengambil kira soal hukum. Nabi SAW urusi bila habis buat begini, cut habis. Okay. Nabi SAW, para sarjana usul bahas, ada watak Nabi, kadang-kadang Nabi hukumkan sesuatu itu di atas dasar kenabian. Ada kala Nabi buat keputusan itu di atas dasar, dia panggil imamah, dia sebagai ketua kerajaan, bukan hukum untuk semua. Contoh, sebahagian contoh yang buat, man ahya ardan falahu, siapa yang menghidupkan satu bumi, yang tu ambil kat dia. Tuan-tuan tengok bumi mana tak ada siapa hidupkan, tuan-tuan tanam sayur apa semua, buat pokok, kita punya. Sebahagian sarjana kata itu di atas dasar pentadbiran yang dia pakai ketika itu, tapi tidak pada pentadbiran kita yang semua orang dah ada geran, walaupun dia tak hidupkan, tapi geran dia balik kampung 10 tahun kemudian dia kata, aku yang tanam geran apa geran aku, tanah aku punya. Kita tak boleh buat gitu. Kemudian dia semua buat keluar hadis tu kita. Kau nak lawan Nabi?
Maka kita kena pelajari, sebab tu ada banyak dimensi hidup Nabi yang kita belajar. Saya sebut secara ringkas. Pertama, kita kena belajar ketika Nabi bercakap, kadang-kala dia ada elemen ataupun pengaruh diri dia sendiri, ataupun Nabi bercakap ataupun bertindak. Saya sebut, dia dalam bahasa Arab dia sebut al-bu'du al-mukhatibi. Ataupun the dimension of addresser, diri Nabi itu sendiri. Contoh, Nabi SAW dia bekam kepala dia, kaping, bekam, ihtijam. Kenapa dia bekam? Sebab dia sakit dia kepala. Kita yang sihat tak sakit, tak payahlah pergi bekam. Duduk sepasal-pasal, duduk sihat muda-muda macam pengurusi ni, pipi, pasal apa kau bekam? Sunnah. Dia kena ambil kira diri dia. Sekarang orang jual apa? Makanan macam-macam lah, makanan sunnah. Dan kemudian kata Nabi itu slim, sahabat semua slim. Saya pernah forum sekali, ahli panel kata, tengok pada zaman Nabi, mana ada orang gemuk, semua Muslim. Saya kata, betul. Saya terpaksa tegur dia, saya tak, ada orang yang gemuk. Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, seorang yang gemuk. Muawiyah bin Abi Sufyan gemuk. Dan Ummu Salamah menyebut, Nabi bila dia tua, dia solat, dia pakai tungkat, kerana dia dah berusia, dan dia mula gemuk. Dalam riwayat Abu Daud. Bukanlah gemuk-gemuk, kan? Macam dah mula berisi. Orang dah tua bukan nak lari selalu, kan? Dan budak badan dia naik sikit. Lagi dia pakai tongkat. Kita tak payahlah, tak sakit pun nak pakai tongkat. Sunnah. Please lah, saya ingat. Yalah, sebahagian riwayat kata bila baginda naik atas mimbar, dia pakai tongkat. Sebelum ada mimbar, dia pakai tongkat bila berkhutbah. Kemudian dia orang buat mimbar 3 kat tangga, dia dah tak pakai tongkat. Tidak ada apa-apa riwayat yang sahih Nabi berkhutbah pakai pedang seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, atau memakai senjata. Tidak ada. Itu disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Okey. Itu elemen ataupun dimension of addressee, the addressee dari Nabi. Ada addresser. Dan kemudian ada al-bu'dul mukhatabi, diri yang Nabi ucap. Nabi tujukan ucapan. Dia panggil addressee. Addressee factor, dia faktor orang tu. Orang datang kepada Nabi, orang tanya, ayu islami khair, Islam apa yang paling baik wahai Rasulullah? Kita akan tengok semuanya jawapan berbeza. Ada yang Nabi suruh orang solat, ada yang suruh buat baik pada ibu bapa, ada macam-macam. Soalan sama. Sebab apa? Kata para sarjana, ulama-ulama hadis, Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi menyebut bahawasanya kerana perbezaan latar belakang orang yang bertanya. Dia tengok kawan ni kaki malas semayang, Islam apa terbaik? Semayang. Nabi tengok orang ni, dia ni apa? Dia ni macam termasuk, ausini ya Rasulullah, berpesan pada kau ya Rasulullah. Nabi tengok dia ni kaki baran, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Tapi kita tak boleh sentiasa. Kita kena, bila orang kata pesan, aku pesan macam Nabi, la taghdab, jangan marah. Tengok, kalau mak tu memang slow, orang ketuk kepala pun tak bangun-bangun lagi, tak payah cakap yang marah. So, kena ada maruah, kena lebih aktif. Dia faktor. Demikian apabila Nabi tak mau tetapkan harga barang, tak mau naikkan harga barang, bukan soal takdir.
Walaupun Nabi sebut Allahu musa'ir, tapi kerana elemen peniaga tujar, peniaga pada zaman Nabi tidak mempersenda bermain dengan harga barang. Hatta sarjana macam Ibn Taymiyah disebut sebelum itu, mazhab Sayyidina Umar sendiri dan Ibn Qayyim menyebut dalam A'lamul Muwaqqi'in bahawasanya apabila zaman berubah, peniaga dah berubah. Kata Ibnu Arabi, hadis Nabi sentiasa benar, tetapi peniaga sudah tidak berbeza dengan peniaga Nabi. Maka kerajaan boleh menetapkan harga barang, price control policy. Yang lain ialah, ada panjang saya nak cerita benda ni, saya tulis artikel dalam hal ni, tapi yang lain ialah faktor al-bu'dul makani, tempat Nabi duduk. Kadang-kadang Nabi cakap pengaruh tempat. Al-khamru min hataini syajaratain, khamar daripada dua pokok, iaitu an-nakhlah wal 'inab, kurma dan anggur, Nabi kata. Tapi kita tahu arak bukan kurma dengan anggur ya. Banyak benda lagi boleh buat arak. Betul tak? Bali boleh buat, macam-macam boleh buat. Tapi Nabi cakap dalam konteks bumi Madinah. Nabi kata, "Idza ja'a ahadukum al-ghaib fala tastaqbilu qiblah, walakin syarriqu aw gharribu, wa inna syarriqu aw gharribu." Jika seorang kamu nak buang air besar, jangan menghadap kiblat, menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Ada orang yang timur dan baratnya kiblat. Betul tak? Tapi Nabi cakap dalam konteks Madinah. So bukan semua hadis kita apply untuk semua tempat. Nabi cakap dalam konteks Madinah. Nabi cakap dalam konteks orang Arab, baitun la tamra fihi fi ji'u ahluhu. Rumah yang tidak ada tamar, maka lapar ahlinya. Rumah tuan-tuan beramai tak ada tamar, kenyang je. Nabi cakap bagi konteks orang Madinah yang makan tamar. Sebab tu dalam hadis Nabi tentang zakat, Nabi tak sebut beras, Nabi sebut tamar, Nabi sebut gandum, dan Nabi sebut bali, al-bur wa sa'ir. Bur wa sa'ir. Kenapa Nabi sebut gandum dengan syair dengan bur? Karena itulah makanan orang Madinah. So kita duduk Malaysia, tak payahlah kerana saya ini ikut sunnah, saya keluarkan gandum. Awak keluarkan beras. The dimension of place, dimensi tempat, dan ada faktor zamani, zaman. Dia bercakap untuk zaman itu. Bila dia suruh kita sediakan kuda, disuruh kita sediakan anak panah untuk zaman itu. Bila zaman berubah, manusia mesti mengambil perubahan. Sunnah-sunnah ini berubah berdasarkan keadaan. Sebab tu bila orang tanya Ibn Taymiyah rahimahullah, demikian Ibn Qayyim jawab, apakah sunnah Nabi dalam berpakaian? Kata Ibn Taymiyah, sunnah Nabi dalam berpakaian ialah memakai apa yang mudah untuk negeri yang kita duduk dan yang sesuai dengan iklim yang kita duduk. Kita nelayan, tak payahlah pakai jubah terjun di dalam laut kembung macam nak tangkap ikan, pukat ikan. Pakailah pakaian yang sesuai dengan nelayan. Pergi ke Pendang pakai jubah, saut semua salut. Maka Nabi itu pakai. Bila orang bagi tahu dia bahawasanya orang tak baca surat yang tak bercop, saya selalu ulang benda ni, surat yang tak dicop. Orang Arab, dia tak ada kerajaan sebelum tu, dia tidak ada previous experience of administration, tidak ada pengalaman pentadbiran dalam erti kata mentadbir kerajaan. So bila surat daripada
kerajaan-kerajaan datang, dia nak balas surat ataupun dia nak hantar surat, dia tulis je. Asalnya pun orang Arab tak banyak menulis, menghafaz syair. Tapi bila dia tulis surat, sahabat beritahu, wahai Rasulullah, orang Arab, Raja Rom dan Parsi tak baca surat yang tak ada cop. Nabi tak kata, tak baca sudah, dia jadi kafir, sesat. If you want, you have to follow my protocol. No. Nabi follow dia protokol. Kata Anas dalam hadis Bukhari, fattakhidha khatiman min fiddah ka'anni anzur ila bayadhihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengambil cop daripada perak cincin dia, Muhammad Rasulullah, dan dia cop surat dia. Just follow good protocol untuk orang nak tahu mana surat yang betul dan surat yang palsu. Sebab itu tarikh ni kiraan tahun hijrah, Arab bukan ada tahun. Saya selalu sebut Arab bukan ada tahun. Sebab dia panggil Amul Fil, tahun gajah. Dia hanya recognize tahun, kenali tahun berdasarkan kepada peristiwa penting. Tapi Rom ada tahun, Parsi ada tahun, Egyptian they have their own kalender. Mereka ada kalender mereka. Tapi Arab tak ada. Sebab tu orang suggest kepada Sayyidina Umar supaya memulakan kiraan tahun. So dia ambil tahun hijrah sebagai tahun yang pertama. So dia orang tanya pula, hijrah yang pertama, banyak suggestion. Kata tahun Nabi dibangkitkan, Nabi dilahirkan, semua orang tak nak, dia ambil tahun hijrah. Kerana sangat signifikan, kerana Nabi menang, maksud kita dah mula menguasai kerajaan. So Omar tanya lagi, bulan bila kita nak mula? Ada kata bulan Ramadan, first month. Ada, tapi akhirnya Omar setuju bulan Muharram. Kerana bulan Muharram orang baru balik pada haji, semangat baru kuat. So kita kata itu first month of hijrah kalender. Bulan yang pertama untuk kalender hijrah. Dan orang tak faham, dia ingat bulan Muharram Nabi berhijrah. Baca semua buku sirah sama, tak ada perbezaan. Nabi keluar pada 28 Safar, menyorok di Gua Thur, dan hijrah bermula pada 1 Rabiul Awal. Baca Al-Mubarak Furi dalam Tukhfat, di dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Baca semua sama. Habis kenapa bulan Muharram? Sebab itu kiraan untuk tahun hijrah. Bukan hari pertama Nabi berhijrah. Tapi orang kadang-kadang mesti. Dan orang kadang-kadang dia kata, dok, kerana niat bermula pada bulan Muharram. Saya kata yes, As-Sakhawi dah menyebut hal itu, tapi saya tidak bersetuju dengan pandangan Sakhawi lah mal. Kita mungkin niat nak tunaikan haji sejak 15 tahun yang lepas. Tak boleh kita bila kau pergi haji? 15 tahun yang lepas. Ini adalah tarikh kepada peristiwa. Event tu berlaku bila? It's okay, bukan nak bertengkar. Tapi tak apalah. Tapi saya nak cerita ini adalah elemen-elemen dalam kita melingkup Nabi SAW. Sorry saya berselera saya cerita. Yang penting cerita jugalah. Saya ni tidur tak cukup, tu jadi begitu. So pengurusi, terima kasih banyak. Saya ingat saya terus kendalikan majlis ini. Saya buka sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dah menjadi posisi majlis. Jadi saya dah minta pertanyaan untuk saya pun sebenarnya baru belajar juga sudah baru belajar. Tapi yang saya nampak yang jelas ni ditulis ni sebab pemerintah tu tahu ikut. Saya sudah menjadi dapat mudah lah. Tapi negeri lain saya nampak susah. Jadi adakah faktor pemerintah tu mereka makan yang penting? Okey, terima kasih pada soalan. Negeri-negeri lain dulu saya jawab banyak lah sikit. Saya tak kata negeri-negeri lain tu tak sunnah juga. Sebahagian daripada pakej yang mereka, kalau ikut Imam Syafi'i pun sebahagian daripada sunnah. Cumanya permasalahannya apabila sebahagian pihak ni dia tak ada ruang untuk macam apa yang dia pegang mesti dianggap mesti itu betul. Walaupun, dan kemudian banyak klaim benda ni
Imam Syafi'i dan seumpamanya. Imam Syafi'i tidak ada orang yang pertikaikan dia. Even saya sebut tentang, kita tak pertikaikan tentang Imam Syafi'i, tapi yang kita mungkin boleh bincangkan ialah orang yang dakwa benda tu daripada Imam Syafi'i. Adakah betul daripada Imam Syafi'i? Saya sebut, saya rasa dalam bila, kalau siapa yang lepas solat nak zikir, zikirlah, nak doa, doalah. Sebagai orang, ada soalan orang tanya saya, dia kata kenapa perlih ni lepas semayang tak berdoa? Saya kata tak betul. Pertama, kerana semayang tu sendiri makna dia apa? Doa. Bila kita solat, kita sujud, kita doa. Kita doa. Nabi suruh kita banyakkan doa. Dalam hadis Muslim riwayat Ali, sebenarnya banyakkan doa semasa sujud. Kita doa. Kemudian Nabi kata, sebelum kita memberi salam, kita doa. Sebab kita bagi tasyahud, kita baca tasyahud, kita doa. Dalam hadis kata, summa du'u masya', kemudian dia doa lah. Summa yatakhayyaru mina kalami masya', kemudian dia pilih lah apa yang dia doa. Banyak riwayat orang doa. Jadi kalau kita tengok satu orang perlih ke Arab ke, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia pun bangkit, dia pergi, kita tahu tak doa langsung. Janganlah, kita tak tahu, mungkin dia dah doa. Betul tak? Okey. Kadang-kadang orang ni macam tu lah, yang dah semayang tu, dia tak, yang anak dia tak semayang kat rumah, tak kacau lah. Kita apa yang tu tak apa. Kemudian apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Dia kata, tengok perlih, doa pun pelan-pelan. Biasanya diperlih sendiri. Saya bukan nak bela perlih, bukan semua perlih buat betul. Perlih bukan Madinah. Hatta Madinah pun dalam mazhab Malik, dia ada pendapat, dia panggil qaul ahli Madinah, amal ahli Madinah, amalan orang Madinah. Kalau orang Madinah tak beramal, Imam Malik, walaupun ada hadis, Imam Malik tak mau hadis tu. Bukan kerana dia tolak hadis, kerana syarat hadis dia tidak boleh syaz, ganjil. Kerana Imam Malik tak boleh fikir kalau betul Nabi kata, tiba-tiba orang Madinah tak tahu. Faham tak tuan? Pasal Madinah tu Madinah Nabi. Dan Imam Malik bukan jauh dengan Nabi, habis kurang 100 tahun saja. Tak sampai 100 tahun ketika dia lahir. Okey. Sebab tu kita tengok dalam mazhab Malik, saya selingat, puasa 6 Syawal makruh. Imam Malik tak setuju puasa 6. Walaupun orang baca pada Imam Malik hadis, man sama Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal, siapa puasa Ramadan dan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, Imam Malik tahu hadis itu, pertama dia dhaifkan rawi, kemudian dia anggap benda ni bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Sehingga orang dia kata, tengok Imam Malik tengok bercanggah dengan ahli tempatan, dia tak amalkan hadis. Saya kata, awak jangan tak erti. Dia cakap dalam konteks ahli Madinah. Kenapa bila ahli Madinah, dia kata, kerana Imam Malik tengok ramai guru dia di Madinah, dikatakan 700 guru Imam Malik di kalangan tabi'in yang besar, anak-anak murid sahabat, anak-anak murid sahabat, dan semua orang Madinah yang dia hidup, sepanjang dia duduk, Imam Malik ni Imam Darul Hijrah Madinah, tak pernah keluar dah. Dia tak pernah tengok mereka puasa 6. Jadi dia kata, kalau betul hadis ni, walaupun rawi dia siqah di sisi kamu, mestilah orang Madinah puasa 6. Maka dia iktibarkan itu syaz, ganjil. Maka dia refuse untuk beramal dengan hadis tu. Tu cerita amalan ahli Madinah. Pun begitu Imam Syafi'i jawab dan imam lain jawab, ada hadis kita amalkan. Sebab ada possibility masa Nabi cakap, sahabat tu keluar pergi ke tempat lain, dia tak duduk di Madinah, dan dia dengar. Selagi kita percaya dengan dia, kita terima hadis tu. Saya nak ceritanya, pun begitu, pandangan ahli Madinah itu tidak menjadi pandangan majority. Padahal Madinah Nabi takkanlah perlih nak jadi contoh. Itu idea kan. Tapi nak tuduh, kena ada bukti. Kalau perlih tak jadi contoh, Kedah pun tak jadi, Selangor pun tak jadi.
Yang jadi ialah sunnah Nabi SAW. Bila tu, tak ada pun bila orang habis solat, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata apa lama? Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata al-um akhtaru lil imami wal ma'mum an yukhfiya bidzikr ba'da taslim. Aku pilih pada imam dan makmum, yang aku pilih hendaklah mereka itu diam, untuk mendiamkan, tidak kuatkan zikir selepas memberi salam, kata lalu. Kecuali jika imam hendak an yuta'allama min, untuk orang mempelajari daripada aja zikir, maka dia pun menguatkan suara zikir. Kemudian fa idza ta'allama an-nas, apabila manusia dah belajar, maka hendaklah imam mendiamkannya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i counter hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan riwayat Ibnu Abbas kata, kana raf'us sawt bitahlil wa takbir ba'da sirafin nasi min as-salah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara dengan takbir dan tahlil selepas daripada salat berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i jawab hadis tu. Dia kata sesungguhnya Rasulullah tu, Imam Syafi'i bawa hadis Ummu Salamah yang menyatakan Nabi selepas salat itu diam duduk sekejap saja. Kenapa kata Ibnu Syihab Az-Zuhri? Ibnu Syihab Az-Zuhri dia rawi hadis itu, dia kata kerana Nabi nak bagi orang perempuan pergi dulu, tak mau bersesak dengan lelaki, kemudian dia bangun. Kemudian Imam Syafi'i rumuskan, Imam Syafi'i kata Nabi itu selepas salat kadang-kadang dia duduk sekejap, kadang-kadang dia bangun terus, kadang-kadang dia tunggu untuk bagi orang perempuan pergi, kadang-kadang dia zikir dengan kuat supaya orang dapat belajar. Jika kamu bertanya, kata dia, bagaimana hal itu, aku katakan bahawasanya seperti mana baginda pernah solat di atas mimbar. Nabi dalam hadis pernah solat atas mimbar, bukan kerana dalam hayatnya dia bersolat atas mimbar, kerana dia mau orang di belakang tengok macam mana solat, kerana takut makmum belakang tak nampak cara solat Nabi. So Nabi solat atas mimbar supaya kalau tidak orang depannya nampak kan. Tetapi dalam hayatnya dia tidak solat dalam mimbar sentiasa. Kata Imam Syafi'i, apabila orang dah belajar, Nabi tak solat lagi atas mimbar. Maka sekiranya imam itu lepas solat dia duduk dan makmum duduk dengan dia, tidak apa. Makmum boleh pergi sebelum imam pergi, ataupun imam pergi dulu sebelum makmum. Tapi jika makmum tunggu seketika sehingga imam bangun, lebih aku suka. Itu dia kata. Itu mazhab Syafi'i. Yang ni siapa yang bangkit dulu sesat, tu dia. Begitu. Padahal dia bukan ikut apa-apa pun, dia dah kerja. Janganlah lebih-lebih sangat. Perleh. Yalah, saya malas cakap pasal Abu Bakar Syari. Dia ada Abu Bakar Syari. Abu Bakar Syari ni sebenarnya orang kait dengan Wahabi. Dia bukan Wahabi. He was influenced by Abduh movement, gerakan Muhammad Abduh. Sebab tu pahaman dia perleh, dia kata mazhab dia Ahli Sunnah wal Jamaah tidak terikat dengan mana-mana mazhab fiqh. Maksudnya dia boleh ambil semua, dia tak ada masalah. Itu dia punya kelebihan dia. Sebab Abduh punya movement, gerakan Muhammad Abduh. Siapa baca Muhammad Jamaluddin Al-Afghani sebelum Muhammad Abduh Rashid Ridha? Ada orang pandangan berbeza, tapi bukan tempatnya untuk saya cakap di sini. Abduh dan Rashid Ridha telah membuat satu gerakan yang bermanfaat untuk dunia Islam, membuka kesempitan mazhab. Dan itu sumbangan yang bagus kepada mereka yang menentang Ikhwanul Muslimin. Maka kena insaf bahawa Hasan al-Banna telah mengarahkan supaya Syed Sabit mengeluarkan buku Fiqh Sunnah. Tengok, sebab tu buku Fiqh Sunnah, edisi dia akan ada kata-kata Hasan al-Banna. Sebab apa? Hasan al-Banna bukan big scholar, maksudnya dia bukan Syekh Azhar, dia guru sekolah, tapi dia gunakan ni tokoh-tokoh yang ikut dia. Kenapa dia suruh keluarkan buku Fiqh Sunnah? Kerana nak merentasi fanatik mazhab pada zaman dia. Whatever orang kata,
Fiqh sunnah ada bagus. Walaupun baca, tak apalah, boleh baca Tamamul Minah, Albani kritik dan seumpamanya. Tapi fiqh sunnah telah memberikan sumbangan yang besar. You are guna fiqh sunnah. Memberikan sumbangan yang besar. Dan berpada dalam keadaan realiti Mesir ketika itu. Kita jangan fikir realiti Mesir, bukan Saudi, Mesir. Dan pengaruh ini, sebab itu dari segi akidah banyak pengaruh Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah pada saya sendiri adalah salah satu daripada benteng Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada peranan Imam Ahmad di dalam soal tidak mau mentakwilkan. Tetapi apabila menghadapi zaman falsafah, seperti mana kita hadapi serangan barat sekarang, kita perlukan orang yang berinteraksi dengan pemikiran Greek itu. Abu Hasan Asy'ari telah memainkan peranan besar dalam hal ini. Whatever setuju ataupun tidak setuju, tetapi dengan cara interpretasi yang diberikan oleh Abu Hasan Asy'ari adalah merupakan satu scholarship untuk merentasi kekeliruan influence Mu'tazilah pada zaman itu. Abu Hasan Asy'ari, ini cerita Abu Hasan Asy'ari yang orang sebut Asy'ariyah. Dia good scholar. Maturidi datang kemudian, tapi Abu Hasan Asy'ari memang menyumbang kepada Maturidi, juga menyumbang. So ada dua aliran. Macam Hasan al-Banna juga kata, ada salaf dan ada khalaf. Bos mentanzihkan Allah Azza wa Jalla. Ibn Taymiyah tak mau mentawil. Demikian juga anak muridnya Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, muhaddis, dia mentakwilkan. Tangan dia takwilkan. Dia naqal Al-Qurtubi. Dia kata kalau tak takwil macam dengan Dajjal. Al-Imam An-Nawawi, sunnah, salaf, dia mentakwilkan. Ibnul Jauzi, Hanbali, biasanya orang tak takwil ni orang kait dengan Hanabilah. Ibnul Jauzi mentakwil dalam Saidul Khatir. Ibnu Jauzi mengkritik orang yang tak mau mentakwilkan. Dan dia kata ini adalah salafi jadi-jadian. Dia tak kritik Ibn Taymiyah kerana dia 597 meninggal. Dia sebelum Ibn Taymiyah, dia mengkritik Ibnu Abdul Bar. So ada dua-duanya ahli sunnah, takwil dan tidak takwil. Abu Bakar Asy'ari sebenarnya dia datang ke Perlis. Abu Bakar Asy'ari ini dia pergi pada Penang, dia pergi ke Perlis. Pasal orang Penang ialah orang yang merdeka. Dia tidak ada raja. Negeri-negeri Selat. Dia mempengaruhi, tapi dia dah kena ujian. So saya ingat dia pergi target yang bagus, dia terus pergi pada istana dan dia influence istana. Itu saya pandangan saya. Negeri lain kita kena pengaruh. Bukan suruh ikut Saudi. Tak. Manusia perlu keterbukaan minda. You have to accept bahawasanya dalam dunia ini banyak pandangan. Kita tak boleh force you untuk terima apa yang kita setuju. Tapi at least you kena iktiraf orang lain juga ada pandangan. Apa yang Malaysia sedang buat sekarang dengan kontrol akidah manusia tidak menguntungkan. Semua kerajaan-kerajaan dalam sejarah yang boleh panjang ialah kerajaan yang tolerance. Abbasiyah tak tolerance pada peringkat awal, tapi dia sambung panjang kerana di hujung dia mula tolerance. Kerajaan Turki, Banu Osmaniyah Turki, dia panjang kerana dia tolerance. It's okay dia jadi sufi, tapi dia tolerance, banyak aliran masuk pada zamannya. Penghujung dia tidak tolerance, maka dia jatuh. Kerajaan yang cuba melihatkan sikap tidak tolerance, pukul semua orang, tinggal dia seorang je, kerajaan ini akan jatuh. Kerana semua orang benci. 20 orang benci sana, 30 orang benci sini, 40 orang benci sana. Dia kata sikit-sikit, tapi dia kumpul semua banyak. Yang suka kat dia ramai, 50 orang, tapi dibandingkan 10, 20, 30, 40 tempat lain, dia jadi sikit. Dan kerajaan ini akan jatuh. Sebab tidak ada dialog. Kita tidak hidup. Ini saya kata pengaruh faktor zaman. Bila baca hadis Nabi, kita hormat hadis Nabi.
Tapi kita kena tengok dimensi zaman yang sudah berubah. Ibn Taymiyah, sebab tu saya kata saya selalu sebut, jangan baca Ibn Taymiyah daripada tulisan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi baca Ibn Taymiyah daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah itu jika dilihat pada mata Muhammad bin Abdul Wahab, kecil, tak luas dia. Tapi Ibn Taymiyah yang sebenar luas. Ramai orang cakap tentang tak setuju dengan akidah falsafah, tapi tak pandai tentang akidah falsafah, tak tahu. Sebab dia belajar cara tak falsafah. Semua dia tahu falsafah sesat. Ibn Taymiyah tidak. He is the best scholars yang dia mengkritik Al-Ghazali. Sebab itu sebagian kata sayap Islam ini dalam pemikiran Islam terbang dengan dua. Satu sayap Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, satu sayap Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dua aliran ini. Al-Ghazali telah menyumbang pemikiran dia pada zaman, dan Ibn Taymiyah datang mengkritik sebagian pemikiran Al-Ghazali. Tapi dia punya level pemikiran tentang falsafah sama juga dengan level yang ada pada, bahkan lebih daripada level yang ada pada Al-Ghazali. So Perlis sebenarnya bukan dia pergi pada dua-dua jalan ini. Sorry, saya ingat kalau ada orang yang tak dapat faham, tinggi sikit, tapi okey lah, iPad biar. Okey, ada soalan? Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya pandangan Ustaz tentang sekarang ni kita tengok di Malaysia ni banyak dah aktiviti dan apa tu yang kita buat sunah-sunah Nabi, selawat ke apa tu. Tapi apa yang saya lihat sekarang ni, saya tengok sekarang ni makin takut pula tengok jemaah dia tu. Dia punya orang habis-habis insya-Allah lah masyaallah, tapi dia punya jemaah yang datang macam kita tengok ekstrim pula. So pandangan Ustaz, Assalamualaikum. Nabi SAW kan, Islam ni dia tak boleh jadi satu agama macam mana cerita, dia agama yang dia tak realistik. Dia tak boleh. Dia satu agama yang praktikal. Sebab tu saya sebut contoh, tak apa, saya sebelum je, setengah orang jalan straight. Saya tak anti baju tu, bawa selebang tepi, selendang. Lepas tu dia kata inilah cara Nabi SAW. Dan para sahabat semua pakai selendang, elok, iron, serika, cantik. Tak apalah, kita ada ni, this is a democratic country, so you can pakai apa yang awak mau. Tetapi saya nak kata, untuk awak kata sentiasa Nabi tu duk pakai kain selembang macam ni, Nabi naik kuda, Nabi perang, Nabi apa, ingat nak lekat, ingat ada pin duduk ni. Sahabat ni, cuba baca hadis Bukhari, sahabat semayang ada yang sehelai pakaian saja, sehingga hadis suruh pakai 2 helai takut tersingkap. Sebab itu sah wanita yang depan tak bagus. Itu pun ada faktor zaman. Sebab pada zaman itu bila lelaki tunduk nampak aurat mereka. Jadi sah wanita duduk di depan takut nampak aurat, tapi the best wanita yang duduk belakang lah, supaya tak nampak aurat lelaki. Sebab zaman tu, bayangkan kalau Nabi kata semua orang kita punya passion macam ni, siapa nak sebai lah. Dia kata adalah hadis, ya akhi, adalah hadis Nabi pakai jubah rom, adalah hadis Nabi pakai macam-macam. So pakailah. Tapi bila kita jadikan passion, semua jadi passion gitu.
serban. Nabi ni, masa Nabi tak datang pun orang pakai serban dah. Tak salah nak pakai serban. Tapi itu bukan sunnah utama. Dia panggil sebahagian ahli hadis, ahli usul menyebut. Boleh baca buku-buku usul daripada yang lama-lama, mudah. Siapa yang baca boleh pakai Abdul Karim Zaidan dalam usul fiqh. Sebahagian ahli usul menyebut itu dia panggil jibiliyah. Jibili bermaksud unsur keinsanan Nabi dan kearaban Nabi. Saya buat contoh ni banyak. Nabi insan. Saya selalu kata, Aisyah kata, masa dia tidur, Az-Zubair jaga dia. Sehingga dia tidur nyenyak. Dan kami mendengar ghadiduh, Nabi dengkur. Kerana dia insan. Kita kalau dapat suami, kita kata, suami aku tak sunnah, tak mau dengkur malam-malam. Saya ingat tak perlu. Kerana itu keinsanan dia. Dia suka qorak, dia suka labu. Bukan sunnah. Ada orang tak makan kambing, tak apalah. Dia kata, kau ni tak suka sunnah Nabi. Nabi makan kambing. Kerana itu bukan keinsanan dia. Ada hadis Nabi tidur. Jumpa satu kawan kita tidur. Aku sunnah lain tak boleh buat, aku buat sunnah ni. Dia tidur ketika perlu. So, dia panggil jibiliyah. Faktor kearaban Nabi. Dia pakai jubah, dia pakai serban. Adakah ini sunnah ataupun tidak? Ahli usul bahas dah. Ada aliran Al-Ghazali rahimahullah juga cenderung pada qaul yang awal ahli usul. Al-Maqdisi juga memberikan pandangan yang sama. Bahawasanya ini semua kearaban ini tidak termasuk dalam sunnah. Dia jibili, sunnah tapi jibili ya. Maksudnya, kalau Islam tak datang pun Nabi pakai juga serban. Takkan tiba-tiba Nabi pakai tengkolok di tengah masyarakat Arab pula. Mari-mari dah bawa Islam pakai samping dengan baju Melayu. Terkejut lagi berkata, Muhammad dah bawa pakai style pun lain pula. Islam kan larang. Nahan Nabi SAW al-libas syuhrah. Nabi larang daripada libas syuhrah, pakaian pelik pada orang. So dia akan pakai pakaian yang normal. Adakah ia sunnah? Para fuqaha berbincang tentang hal ini. Fuqaha menyebut bahawasanya, ahli usul menyebut bahawasanya, jika sekiranya satu orang tu pakai kerana cintakan Nabi, dia dapat pahala cinta. It's not because the passion itself, bukan kerana pakaian tu sendiri, jenis tu sendiri, tetapi cinta tu. Tapi tak sama dengan solat 2 rakaat. Kalau tak kena turun wahyu, tak ada solat rakaat. So kita kena nak bezakan hal ini. Macam orang dulu seketika selipar Nabi. Nabi bukan pengedar selipar. Dia pakai apa saja selipar yang ada pada zaman dia. Bukan dia kata hendaklah seliparku ini begitu. Sebab tu orang kritik Al-Albani. Dalam pandangan Al-Albani yang menyatakan tangga mimbar hendaklah 3. Kerana tangga mimbar Nabi 3. Pertama, Nabi tidak suruh dia buat 3. Dia buat yang 3. Perempuan tu suruh khadam dia buat. Dan keperluannya 3 je. Tapi kalau dah orang dah beribu, takkan tangga 3 lagi. Tak boleh ada bid'ah akan tangga 3. Itu pandangan Al-Albani dhaif lah masalah tu. Kena berinteraksi dengan realiti. Pandangan dia yang bagus-bagus lah. Tapi yang itu saya rasa tak terima pandangan tu. Jadi bila orang cakap sekarang ni saya ikut sunnah, kita pun nak kena define apa benda sunnah yang awak ikut ni. Pakai wangi-wangian, itu okey sunnah. Itu pun bukan mesti wangian yang Tok Syekh kita pakai. Yang wangi pada kita. Ada orang pakai minyak wangi, dia masuk mari sembahyang pening kita, tak sunnah. Carilah perfume yang bagus. Tujuannya supaya orang suka. So, nak selawat, memang ada selawat. Tapi agama tak suruh kita selawat berkacau orang sebelah.
Saya tak nampak kesalahan untuk orang naik atas pentas berselawat ramai-ramai. Itu entertainment. Ada pun dalam majlis kahwin Nabi suruh orang menyanyi. Bahkan Nabi komplain apabila majlis kahwin tak ada orang menyanyi. Dalam riwayat Bukhari, Nabi pergi Ansar, Nabi kata, Aisyah, kenapa tak ada nyanyian? Innal ansar min hadzal hayy yu'jibuhumul lahu. Sungguhnya orang Ansar di lorong ini sukakan nyanyian. Jadi wanita-wanita pun menyanyi. Dan Nabi SAW dengar mereka menyanyi. Cuma Nabi komplain salah satu lirik mereka, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Mereka kata, di sisi kami ada nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Nabi kata, yang ni jangan cakap. Yang ni tak betul lirik ni. Kerana Nabi tak tahu berlaku besok. Ada nas Quran. Tapi kata apa yang kamu kata sebelum ni. Islam is okey kalau nak menyanyi. Tapi nak jadikan itulah mesti sunnahnya, tak betul. Dia nak menyanyi Ya Hanani ke, Ya Hanana ke, yang penting faham maksudnya. Tapi mesti pastikan tidak ada lafaz yang yang menyanggahi sunnah. So bila nak sebut orang mula kembali pada sunnah, kita nak tanya apa sunnah. Saya bawa balik forum pentadbiran Islam di suatu negeri. Saya kata Islam is not about you mau potong tangan orang pencuri, bukan itu saja. Tetapi bila awak jadikan kebersihan sebagai asas pentadbiran, antara perkara penting dalam pentadbiran, itu juga syariah. Islam nak semayang kena ambil wudu, tangan basuh muka, mandi wajib. Orang Melayu, Allah, kalau tengok ada sikit je kena, oh semayang tak sah dah. Seriusnya orang Melayu. Bukan orang Melayu, Arab pun ya, tak apalah, baguslah kerana mazhab ada ihtiyat kadang-kadang, tapi jangan melampau sangat. Tapi kalau pergi tandas masjid teruk, itu juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan suruh kita pakai pakaian baru, tapi pakaian yang bersih dan elok. Masuk kemas. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum hatta takunu ka'annakum syamatan bainan nas. Nabi sebut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan. Nabi kata, kamu datang jumpa dengan saudara kamu, maka kamu perelokkan kenderaan dan pakaian kamu sehingga kamu nampak tertonjol di kalangan manusia. Sunnah. Sekarang timbul sufi. Ya, biar dia pun memang kadang-kadang suka berkelahi dengan saya. Sufi. Orang sufi ya. Cuba baca sejarah-sejarah sufi. Tak apa baca Ibrahim Adham ke apa ke. It's okay. Ibn Taymiyah kata sufi ahli sunnah itu lebih memahami kitab dan sunnah dibandingkan sufi yang tidak ahli sunnah. Apa kita tengok daripada pengajaran kaum sufi? Tak apalah, ada orang tak suka perkataan, asalnya perkataan sufi ni tak ada, dia tazkiyatun nafs. Tak apalah, dah perkataan tu dah digunakan, kita pakai sufi. Okey, sufi patutnya kerendahan diri, kerendahan jiwa, khusyuk, ikhlas. Macam saya sebut tu, anak murid seorang cerita, tok guru saya sehari dia punya zikir istighfar saja 10,000 kali, la ilaha illallah 7,000 kali. Soleh, ikhlas. Saya tanya dia, macam mana awak tahu dia 10,000 kali? Dia bagi tahu. Saya bukan nak komplain, tapi Ibnu Jauzi sebut dalam Talbisul Iblis, Ibnu Jauzi kata sebahagian ahli sufi itu jalan pegang tasbih, kononnya ahli ibadah. Kalau mereka benar-benar ibadah, mereka ditipu oleh iblis. Kalau mereka ikhlas, sembunyikan amalan diri mereka. Habislah. Terima kasih banyak pengurusi yang begitu gelisah kerana program ini tak habis-habis. Terima kasih banyak tuan-tuan yang sedang pendengar, kerana saya rasa saya petah ni pun tak habis ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain kali. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.